dengan media sosial, maka pasti tajuk ini amat bersesuaian dan menepati mungkin citarasa yang hadir. Namun begitu, sebelum kita terus cerita viral, kita tahu serba sedikit sejarah apa yang berlaku penubuhan JAKIM secara umumnya. Ramai orang dengar JAKIM, ramai orang sebut JAKIM, tapi orang kata siapa JAKIM itu sebenarnya? Orangkah, pejabatkah, ataupun agensi? Okey, dari segi sejarahnya, JAKIM ini ditubuhkan bermula pada tahun 1968 apabila Majlis Raja-Raja memutuskan keperluan ada satu agensi di peringkat pusat yang menyelaras berkaitan hal ehwal Islam di Malaysia. Dan hasil daripada itu ditubuhkan Sekretariat Majlis Ehwal Agama Islam, Ehwal Islam di Malaysia, yang ditubuhkan pada 1 Julai 1969. Itu dari segi rentetan sejarah, dan ia berkembang menjadi satu bahagian agama di Jabatan Perdana Menteri yang rakan-rakan lama seangkatan kenal dengan BAHIS, Bahagian Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri. Dan pada tahun 97 akhirnya Kabinet bersetuju untuk menubuhkan apa yang kita kenali hari ini sebagai JAKIM ataupun Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dari aspek sejarah persediaan halal, kalau tadi sahabat saya Profesor Dr. Basri dia cerita bab hukum syarak, kalau buka kitab itulah kisahnya, itulah hakikat yang perlu kita fahami. Berdasarkan daripada ketetapan syarak tadi, maka kerajaan merasakan bahawa ini adalah satu tanggungjawab untuk memastikan umat Islam khususnya yang berada di Malaysia ini dapat menikmati makanan yang dipersijilkan halal. Kerana itu mulai tahun 1969 khususnya yang terbaharu yang kita temui bahawa dia bermula di Selangor. Kemudian apa yang disebut pada waktu itu sijil halal yang pertama dikeluarkan oleh JAIS kepada pengeluar produk Ajinomoto pada waktu itu. Kemudian disusuli dengan di peringkat persekutuan apabila kita mula mengeluarkan surat pengesahan halal bagi daging-daging yang dibawa masuk dari luar negara. Waktu itu pun dah kita menghadapi masalah tak cukup produk daging. Jadi kita import daging daripada Australia, New Zealand, India dan Brazil. Jadi perlukan satu surat perakuan pengesahan halal dikeluarkan oleh pihak BAHIS waktu itu. Dan perkembangan ini tidak statik dan tidak hanya sampai tahap itu. Ia berkembang dan terus berkembang sehingga tertubuhnya bahagian hab halal JAKIM pada tahun 2005. Itu ramai orang kenal hab halal yang hari ini dah bukan kata tak ada, yang telah distrukturkan semula. Dan JAKIM diberi tanggungjawab untuk pengeluaran sijil halal dalam landuan negara. Dan alhamdulillah pada tahun 2010 persetujuan ataupun perkenan daripada Majlis Raja-Raja agar persediaan halal di Malaysia ini diseragamkan. Tak wujud lagi sijil halal Penang, sijil halal Selangor, sijil halal Terengganu dan sebagainya. Kita namakan sebagai sijil halal Malaysia, merangkumi semua negeri yang berada di Malaysia. Malah Sabah dan Sarawak juga bersekali. Rentetan dari itu, bagi memperkasakan persediaan halal, maka Akta Perhaldangan 2011 digubal bagi memberi kuasa kepada JAKIM dan juga Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, termasuklah Majlis Agama Islam Perlis, sebagai pihak berkuasa berwibawa dalam persediaan halal. Tidak ada pihak lain yang boleh mengeluarkan sijil halal di Malaysia
melainkan oleh badan-badan yang disebut di dalam Akta Perdagangan melalui Perintah Perdagangan itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana saya katakan tadi, persediaan halal ataupun halal ni dia tak statik. Dia tak duduk macam tu je, dia berkembang. Dan perkembangan itu berlanjutan sehinggalah ditubuhkan Majlis Halal Malaysia. Ianya berkaitan dengan satu bengkel pemantapan mekanisme pengurusan dan tadbir urus halal yang dilaksanakan pada tahun 2014 dan memutuskan agar wujud satu badan. Dan sebelum itu dinamakan sebagai Jawatankuasa Khas Kabinet Persediaan Halal, dan pada tahun 2016 ditubuhkan Majlis Halal Malaysia sehingga hari ini. Dan rentetan dari itu bersesuaian dengan apa yang diputuskan oleh pihak Mesyuarat Jemaah Menteri di peringkat persekutuan, maka persetujuan semula di JAKIM juga turut terkesan dan bahagian hak halal itu distrukturkan semula. Sebelum itu izin saya menyentuh tentang penyeragaman persediaan halal yang masih ramai lagi mungkin di luar sana tak berapa nak faham. Sebenarnya semuanya kita dah seragamkan. Apa yang dibuat di Perlis contohnya adalah menggunakan prosedur dan standard yang sama dengan apa yang digunakan di negeri-negeri lain. Jadi tak timbul masalah produk dari satu negeri untuk ke negeri lain. Kita dah seragamkan, malah produk daripada negeri Perlis juga boleh keluar negara untuk dipasarkan untuk pasaran di peringkat global. Semuanya ini berlaku pada tahun 2011, 2012 dan alhamdulillah dengan penyeragaman ini tidak wujud lagi kekhawatiran, kekeliruan dan kekhilafan di peringkat antarabangsa tentang persediaan halal Malaysia. Orang dah faham dah persediaan halal Malaysia ni satu je, sama je. Kalau dulu di peringkat antarabangsa dia orang tanya ada berapa banyak sedia halal kat Malaysia, sebab setiap negeri ada sedia halal sendiri. Alhamdulillah dengan persetujuan yang dicapai, kita ada satu je sedia halal yang sama, diselaraskan menggunakan standard dan prosedur yang serupa di seantero Malaysia ini. Alhamdulillah. Sebagaimana yang saya katakan tadi, dengan tertubuhnya Majlis Halal Malaysia yang pengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, maka pengusturan semula di JAKIM juga dilaksanakan mulai 1 Disember 2018 yang lalu. Kalau dahulu kita tahu ada bahagian hak halal, sekarang kita ada dua bahagian yang berkaitan halal di JAKIM, iaitu satu bahagian pengurusan halal yang diterajui oleh sahabat saya Ustaz Bukhari Mahir, dia ada kat belakang sana. Dan satu lagi Sekretariat Majlis Halal Malaysia yang diberi amanah kepada saya untuk menerajuinya. Dari segi tanggungjawab, orang kata apa beza Majlis Halal Malaysia dengan bahagian pengurusan halal? Bahagian pengurusan halal dia bertanggungjawab tentang pengesahan halal. Artinya semua proses permohonan persediaan halal daripada mula sehinggalah keluarnya sedia halal adalah di bawah urusan bahagian pengurusan halal. Tak cukup dengan keluar sijil, di bahagian pengurusan halal juga bertanggungjawab untuk melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, setiap sedia halal yang dikeluarkan kepada satu syarikat akan dilaksanakan pemantauan. Tidak timbul orang kata bila Jabatan Agama ataupun JAKIM beri sedia halal, masa audit tu semua patuh, semua betul. Tapi bila kita tinggalkan, ikut suka syarikat lah, sama ada dia masih nak mematuhi atau tidak. Sebenarnya apa yang terlaksana, pemantauan dan penguatkuasaan itu tetap ada sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh persijilan sepanjang 2 tahun. Dan bagi industri yang berisiko tinggi macam rumah sembelih, macam restoran, kekerapan pemantauan itu akan lebih kerap. 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, tengok kadar
risiko bagi industri tersebut. Kalau rumah sembelih pastinya 3 bulan sekali. Kalau restoran ada yang dibuat 2 bulan sekali, ada yang dibuat 6 bulan sekali, melihat pada keadaan risiko yang ada itu sendiri. Itu yang ada di bahagian pengurusan halal. Jadi tidak perlu ada kerisauan kepada masyarakat pengguna, khususnya umat Islam, bila sedia halal dikeluarkan bagi sesuatu syarikat. Tak cukup dengan itu, di bawah bahagian pengurusan halal hari ini kita dah ada makmal sendiri. Makmal analisis halal Malaysia yang sendiri di Bandar Anstek Nilai Negeri Sembilan. Kalau dahulunya kita memang bergantung kepada makmal Jabatan Kimia untuk mendapatkan kepastian kesahihan sesuatu produk itu jika ada masalah. Satu lagi pemahaman yang perlu ada pada masyarakat, bukan semua produk yang nak diberi sedia halal mesti hantar ke makmal. Tak. Okey. Apa yang penting bagi setiap permohonan itu ialah untuk kita tahu apakah ramuan yang digunakan, apakah proses yang terlibat di dalam mengeluarkan sedia halal, di mana dia disimpan, bagaimana dia dibungkus, dan siapakah yang mengendalikan produk tersebut dalam proses pengeluaran produk dan persediaan halal. Jadi itu antara tugas besar yang ada pada bahagian pengurusan halal. Manakala bagi Majlis Halal Malaysia, kita bangunkan polisi dan piawai standard pengurusan halal. Standard halal yang ada pada hari ini secara umum lebih kurang ada 15, merangkumi makanan, minuman, restoran, rumah sembelih, kosmetik, barang gunaan, farmasikal, ubat-ubatan, logistik, dan yang terbaru OEM, dan yang akan datang peranti perubatan, insya-Allah dalam masa yang terdekat. Itu dibangunkan bersama oleh pihak Majlis Halal Malaysia dengan Jabatan Standard Malaysia ataupun Standard Malaysia dinamakan. Yang kedua, dari segi takbir urus, kerana dalam proses inisiatif halal di Malaysia ini terdapat 344 agensi yang terlibat. Jadi antara agensi yang ada dalam Dewan ni pun adalah antara agensi yang terlibat dalam inisiatif halal, yang memerlukan satu takbir urus penyelarasan yang seragam antara agensi-agensi berkenaan, termasuklah KPDN HCP, termasuklah Kementerian Kesihatan, MOA ataupun Kementerian Pertanian, yang di bawahnya ada Jabatan Perkhidmatan Veterina, ada Makis di belakang sana yang menjaga pintu masuk. Jadi kerjasama ataupun rangkuman daripada semua agensi ini bagi memastikan agar produk yang dipersediakan halal di Malaysia ini terjamin untuk kepentingan masyarakat Islam umumnya. Di bawah Majlis Halal Malaysia juga diberi tanggungjawab untuk strategi antarabangsa, kerana kita dalam persediaan halal ni tak bergerak sendirian. Bukan sahaja di Malaysia, malah melibatkan negara-negara luar. Saya juga bawa balik daripada mesyuarat dengan negara-negara OIC untuk SMIC, Standard and Metrology Institute of 4 Islamic Countries, membincangkan macam mana kita nak dapat keseragaman, mengharmonikan persediaan halal di negara-negara Islam khususnya. Di samping itu, di bawah Majlis Halal Malaysia terdapat 5 inisiatif baru yang kita ketengahkan bagi memberi kemudahan dan menjamin agar persediaan halal Malaysia ini terus mantap memberi perkhidmatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam di Malaysia. Kita ada Halal Professional Board untuk memberi latihan. Kita ada Malaysia International Halal Academy juga untuk menyampaikan knowledge sharing, capacity development ataupun pembangunan capacity kepada industri halal di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Kita ada International Halal Authority Board yang baru bersidang pada 1 April yang lalu. Kita ada Halal International Research Academy untuk bersama-sama mengumpul sebagai satu one-stop center
bagi kajian-kajian yang berkaitan dengan halal. Kita ada Halal Innovation dan Technology Center untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat tentang inovasi-inovasi yang ada di Malaysia dan teknologi yang digunakan dalam pensediaan halal. Di samping khidmat kepakaran, khususnya dalam program-program seperti hari ini, malah ada program yang lebih besar lagi yang memerlukan kepakaran perkongsian maklumat dari pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita terus kepada apa yang diberi tanggungjawab pada saya untuk bercerita hari ini. Hari ini saya boleh kata kita boleh lihat majoriti semua orang ada smartphone. Tak kira tua ke muda, tak kira anak-anak ke bapa-bapa, mak-mak, semua orang ada smartphone. Ada tak dalam dewan ni orang yang tak pakai smartphone? Dia tak ada handphone ke memang tak ada smartphone? Ataupun dia masih pakai remote control? Tahu kan telefon remote control? Nokia 3310. Yang itu bukan smartphone lah. Jadi pastinya semua ada. Kalau tak ada smartphone, tinggal duit kat rumah tak apa, jangan tinggal handphone. Betul tak? Duit terhal, handphone kena bawa. Jadi rata-rata kita memang dah menjadi satu amalan, menjadi satu cara hidup. Ada smartphone di tangan. Maka kita juga terdedah dengan macam-macam cerita, macam-macam viral yang ada. Sama ada benar atau tidak, sama ada betul atau salah. Itu tajuk yang diberikan. Sejauh mana kebenaran viral yang kita terima. Kalau bahasa Melayunya dia cakap tular yang diterima. Mula-mula dengar lu tular ke ular, tapi adik-beradik lah kot, sebab dia menyusup 100 orang dia jumpa. Tular ini macam ular. Jadi sepanjang tahun 2016 sehingga tahun 2018, di bawah nama pengurusan bahagian hak halal sebelum ini, 65 isu viral yang kita terima, yang berulang-ulang. 26 je baru, tapi sepanjang itu 39 isu dia memang saling tak kunjung padam. Kalau mula-mula dia keluar gambar tepung dengan tokey dia kata tepung ni, tokey ni buat tak kena, dia ada bubuh klorok dan sebagainya. Tahun selanjutnya dia keluar gambar roti dengan tokey tadi. Tahun berikutnya dia keluar gambar roti dengan seekor babi. Yang terbaru dia keluar roti tu dengan anak babi yang comel, warna pink lagi. Jadi ceritanya sama je, dia ubah gambar je bagi menarik perhatian. Padahal benda tu memang tak benar pun. Hanya tak tahulah, mungkin itu satu kepuasan bagi seseorang menyebarkannya. Bagi kami melihat itu satu perkembangan yang positif, kerana viral ini tersebar adalah disebabkan kesedaran masyarakat sudah ada. Artinya kesedaran bahawa pentingnya persediaan halal itu dah ada pada masyarakat. Kalau dia tak rasa penting sedia halal, lantaklah orang nak hantar cerita apa tu, kau punya pasal lah, ada aku kisah. Betul tak? Buang kredit je hantar mesej kat orang. Jadi tetapi oleh kerana dia ada kesedaran, bila orang beritahu kata restoran ni tak halal, oh aku kena beritahu dengan sahabat, kena beritahu dengan saudara mara, maka dia akan sebarkan viral itu. Ini menunjukkan bahawa kesedaran kepentingan persediaan halal itu dah ada pada masyarakat kita hari ini. Cuma kita perlu betulkan agar jika viral atau berita itu tidak benar, janganlah kita sebarkan, kerana ia menjadi satu fitnah kepada pihak yang kita tuduh itu tadi. Tadi Profesor Dr. Basri pun ada menyebut pasal sebaran perkara-perkara tak benar ni, supaya dapat kita jauhkan. Nak pasti benar tak benar, rujuklah kepada
pihak berkuasa yang diberi kuasa. Contoh lain, rujuklah kat JAKIM. Tak payah telefon. Dengan menggunakan smartphone tadi tu, dengan menggunakan telefon pintar itu tadi, boleh layari Facebook bahagian hak halal JAKIM. Dalam itu ada macam-macam ada cerita. Mungkin apa yang tuan-tuan nak tanya pun ada di situ. Malah kalau nak bagi soalan baru pun kami akan jawab. Jangan risau. Dan dari tahun 2016 sehingga hari ini kita masih meletakkan KPI, Key Performance Indicator, untuk setiap viral baru yang keluar. Kita bagi tempoh 4 jam je untuk menjawab. Kita akan cari jawapan yang sebenar, kita akan cari punca masalah dia, dan kita maklum balik kepada pihak yang bertanya. Dan sepanjang 2016 sehingga hari ini, cuma hari ini saya tak ceritalah semua sebanyak 65 viral tu. Kalau nak cerita 65 viral ni sampai petang lah. Jadi kita ambil beberapa contoh yang tersebar sekian lama. Yang kata McDonald tak halal, bukan nak promote makan McDonald, tidak. Tetapi kisah sebenarnya apa yang diviralkan. Satu, dia kata daging McDonald tu adalah campuran macam-macam daging. Dia buat gambar masukkan seekor lembu dalam mesin. Seekor lembu tu boleh tak rasa-rasanya? Seekor lembu dengan kepala, ekor, perut, tulang di mesin jadi daging burger. Benda mustahil. Gambar yang ditunjukkan tu adalah gambar lembu yang sakit, yang diproses untuk jadi baja dan makanan haiwan, bukan untuk manusia. Yang kedua, ada viral yang menyatakan bahawa daging burger yang ada ni oleh McDonald ni menggunakan daging manusia. Pernah jumpa tak? Pernah dapat tak? Dia kata daging burger itu dibuat daripada daging umat Islam di Palestin. Adakah wajar, logik benda itu berlaku? Yang ketiga, dikatakan bahawa mayonis yang ada di McDonald itu mengandungi sumber haram dari sumber yang berkaitan dengan babi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia adalah merupakan pengeluar daging burger McDonald yang halal. Bukan sahaja untuk di Malaysia, malah kita adalah pengeksport kepada daging burger ataupun kata beef patties, chicken patties, nak buat burger itu ke negara Timur Tengah, ke Saudi, ke Dubai, UAE, Pakistan, Bangladesh. Semuanya datang dari Malaysia. Yang tak pernah kita tahu, tak pernah orang ramai tahu. Tapi kami tahulah, kerana kami yang memberikan kebenaran, kelulusan. Kerana setiap produk daging yang nak masuk ke negara lain, dia memerlukan satu surat sokongan daripada pihak berkuasa. Jadi kita tahu itu berlaku. Antara yang lain lagi, tadi cerita McDonald, ini semua cerita produk-produk syarikat. Sampai hari ini masih lagi ada cerita bahawa air minuman ataupun air mineral yang dikeluarkan itu adalah tempat prosesnya sebelah kubur Cina. Pernah terima kan? Pernah. Ini orang kata benda lama yang dah sering kali berulang. Kalau dulu mula-mula dia keluar gambar air sebotol, lepas tu dia keluarlah gambar peta kubur Cina, sebelah tu tempat proses air. Lepas tu dia keluar lagi sebelahnya cerita air mineral ni siap dengan macam-macam gambar yang membayangkan bahawa kubur sebelah sini, air sebelah sini. Jadi air daripada mayat Cina tu campur dengan takungan air, jadilah air yang kita minum. Jarak antara kubur tu dengan tempat proses air tu amatlah jauh. Bukan 5 km, bukan 10 km. Tetapi oleh kerana diambil daripada ruang udara, nampak macam dekat lah.
sedangkan ia jauh. Dan kebersihan air itu telah diuji oleh Kementerian Kesihatan. Tak wujud pun cerita air daripada mayat diproses untuk kita minum. Ni memang orang nak buat cerita. Dan tidak mustahil sepanjang pengalaman saya daripada tahun 2006 dengan bahagian hak halal ni, kisah-kisah sebegini ditimbulkan oleh business competitor, pesaing-pesaing dalam industri. Dia nak lakukan produk dia, dia keluarkan cerita yang bukan-bukan untuk produk lain. Benda tu berlaku sejak tahun 2005 lagi, apabila dikatakan dalam ubat gigi jenama Colgate ada tulang babi. Pernah dengar tak? Boleh percaya tak? Tapi apabila kami membuat siasatan, sebab orang kata macam tu, tak wujud pun tulang babi tu. Dia wujud tulang babi tu pasal dia kata pasal ada kilang Colgate dekat negara China. Itu sebabnya. Apa yang berlaku tu, insya-Allah setakat hari ini setiap saban tahun kita membuat pengauditan dan juga semakan, tak wujud kisah-kisah sebegitu. Baik. Selanjutnya, ramai kita terima, ni kita cerita satu-satu, cerita supaya orang dengar, dan inilah dia viral-viral yang berada di pasaran. Dikatakan cube perasa babi, jenama yang serupa dengan cube perasa ayam, daging, ikan bilis dan tom yum yang berada di pasaran Malaysia. Sebenarnya cube perasa babi ni tidak ada di pasaran Malaysia, melainkan pada orang yang pergi beli kat Siam, dia bawa balik sini. Dia beli kat Thailand, dia bawa balik Malaysia, dia tunjuk, tengok ada cube perasa babi. Berusahanya dia. Ataupun dia beli dekat Singapura, dia bawa masuk ke Johor. Itulah keadaannya. Tapi memang kita mendapatkan penjelasan sendiri daripada syarikat yang bertanggungjawab, iaitu Unilever. Memang syarikat tu tak bawa masuk cube no perasa babi ke Malaysia. Kalau ada tu mungkin tersesat, orang lain bawa ataupun diseluduk masuk. Yang ini memang ramai adik-adik depan saya ni suka makan. Siapa yang tak pernah makan? Kalau tak pernah makan, confirm yang seangkatan dengan saya macam Prof. Dr. Basri ni mungkinlah tak pernah makan. Tapi tak mustahil kot dah pernah makan. Sebab anak-anak nak makan. Betul tak? Yang saya peliknya, saya nak cakap menatang ni bukannya murah. Mi ni tak murah, tuan-tuan. Kalau kita beli mi segera jenama tempatan yang lain, sepaket tu boleh dapat RM1, RM1.50 lebih kurang. Yang ini dia punya sebungkus yang ada 5 paket, kalau tak silap saya RM25. Betul? Jadi sepaket harga RM5, usaha nak juga. Tapi tak apalah, itu hak masing-masing. Hak kebebasan nak merasakan betapa pedasnya mi ramen samyang. Dah makan, dah sedap, dah kenyang, baru dia tanya, halal ke? Itu soalan cepu mas. Bukan dah kenyang, dah habis paket dah. Satu paket yang ada 5 paket kecil dalam tu dah habis. Baru tanya, mi kita makan semalam tu halal ke? Barulah sibuk nak tanya. Tengok-tengok logo, ada yang ada yang tak ada. Lepas tu dapat pula maklumat dari kawan-kawan dia dekat Korea, kata mi ni tak halal. Pasal kilangnya juga keluarkan ramen samyang ada babi. Mulalah heboh satu Malaya, kerana dapat tahu mi yang dah habis paket besar tadi tak halal. Kisahnya, jawapan yang kami berikan, mi samyang yang masuk ke Malaysia ini adalah dibawa masuk khas oleh syarikat yang mendapat persetujuan halal daripada KMF, Korea Muslim Foundation di Seoul. Dan lawatan telah dibuat
oleh pegawai kami di bahagian pengurusan halal dan melihat sendiri bahawa proses ni memang berasingan. Memang ada yang tidak halal di Korea, tetapi yang masuk ke Malaysia semuanya diberi pengesahan halal oleh Korea Muslim Federation, iaitu masjid. Kalau siapa yang pernah sampai ke Korea, ke Seoul, dia ada satu masjid atas bukit, itu adalah ibu pejabat KMF ataupun Korea Muslim Federation. InsyaAllah lah setakat ini. Kemudian sebelum ni juga timbul isu berus gigi yang dikatakan ada bulu babi. Dan dinyatakan di situ dia kata pure Bristol. Bristol ni memang secara umum diterjemahkan sebagai bulu. Tapi dia tak semestinya bulu babi. Dia ada artificial Bristol yang digunakan oleh banyak syarikat-syarikat pengeluar berus gigi. Dia bukan daripada bulu babi. Itu dari segi berus gigi. Namun begitu ada juga berus-berus yang digunakan memang dari bulu babi. Waktu itu dengan kerjasama daripada pihak KPDN HCP, kita wajibkan kepada syarikat-syarikat yang menjual berus bulu ini menandakan mana-mana produk berus yang dibuat daripada bulu babi, dia ada tampal tulisan non halal. Memang orang tak makan bulu babi, memang orang tak makan bulu berus, tetapi bubuh agar masyarakat Islam tidak tertipu. Kes ni banyak kita jumpa kadang-kadang sebelum ni selalu berus ni digunakan di kedai mamak. Dia buat ayam tanduri, dia buat roti nan. Dia sapu ayam tanduri itu dengan rempah dia menggunakan berus. Dia sapu roti nan lepas dah dibakar itu dengan berus. Ditemui sebelum ini bahawa berus yang digunakan itu adalah berus yang daripada bulu babi. Baik, ini yang saya sebut awal-awal tadi, yang kata mula-mula dia keluar gambar tepung, dia keluar gambar atuk ujung tu. Semua orang kenal atuk tu tak? Atuk yang belah kanan atas tu, kat gambar ni lah. Itu antara orang kaya kat Malaysia lah, dia ada kilang. Tapi bukan disebabkan kekayaannya itu kita melindungi perbuatannya, tidak. Tetapi perbuatannya itu ataupun produk yang dikeluarkan oleh syarikatnya itu pun disahkan oleh Kementerian Kesihatan, sebagaimana yang dinyatakan di bawah itu, yang kadar peluntur yang digunakan di dalam tepung adalah kadar yang dibenarkan. Jadi tak timbul masalah. Mula-mula dia keluar, saya kata tadi, dia keluar gambar tepung, dia keluar gambar orang. Lepas tu dia keluar gambar roti, dia keluar gambar babi. Lepas tu dia keluar gambar roti, dia keluar gambar anak babi yang comel. Tapi katanya tepung ataupun roti itu tidak halal. Sebenarnya itu tidak benar. Kerana semua pengeluaran roti dan tepung ini kita dah selidik dari mana dia dapat tepung, apa ramuan yang digunakan, insya-Allah apa yang dilaksanakan oleh pengaudit ataupun juruaudit di JAKIM ini melaksanakan tugasnya dengan telus, tetap tanpa mementing ataupun ada sebab-sebab lain, insya-Allah. Selanjutnya, benda ni saya jumpa dah sekian lama dah, bukan benda baharu. Ada rakan-rakan kita memang dalam wallet dia, dalam dompet dia ada senarai e-code. Bila dia pergi pasar raya, dia keluarkan toyol dia tu, kertas keping, dia ambil produk. Ada tak nombor ni dekat produk ni? Kalau macam tu, alamat tak makanlah kita. Kalau semata-mata bergantung kepada nombor kod E ni tadi, memang tak makan. Majoriti produk yang ada di pasaran ada kod ni, tetapi sumbernya halal jika dipersijilkan halal. Kodnya sama je, dia ada E471, dia ada E100,
dia ada E170, dan di sebelah kiri itu kalau E100 sampai 199 ni dia bukan babi, dia warna. Tetapi kita dah diberi faham, bila ada kepala E nombor, semuanya haram. Tidak. Contoh lain, E200 siri adalah pengawet, yang untuk mengawet produk tersebutlah, ubat tahan dan sebagainya. Mungkin kalau sebut pengawet, orang takut nak makan. Tapi kalau kata ubat tahan, orang tak apa risau nak makan. Serupa je. Siri E300 399 ni dari segi antioksida, pengawal asid, stabilizer dan sebagainya. E400 yang ini memekatkan, melembabkan, menstabil dan juga emulsifier. Yang ini dahulunya memang majoriti produk yang menggunakan nombor ini adalah produk yang berasas ataupun sumber itu berasaskan babi. Tetapi teknologi hari ini dah buat macam-macam. Kesedaran masyarakat dan industri Bumi Putra juga ataupun industri orang Islam mikir macam mana nak keluarkan ramuan menggunakan kod yang sama, kerana kod ni adalah kod antarabangsa yang semua industri guna, tetapi halal, artinya bukan berdasar atau bersumberkan babi. Oleh itu, mana-mana produk yang dipersijilkan halal oleh Jabatan Haiwan Agama Islam Perlis bersama JAKIM, yakinlah kita buat kerja, kita tengok sampai kepada dari mana sumber ramuan itu dibeli, siapakah pengeluarnya, sebelum kita keluarkan sijil pengesahan halal. Begitulah juga dengan siri-siri kod E yang lain. Oleh itu insyaAllah ini viral yang berada di pasaran. Bagi tentang cerita kod E ni, saya rasa tiap tahun dia akan keluar sekali. Baiknya menyedarkan, mengingatkan masyarakat Islam jangan sewenang-wenangnya membeli makanan yang berada di pasaran. Pastikan produk yang kita nak beli itu memang ada logo halal, ada sijil halal, bagi meyakinkan bahawa produk tersebut memang halal insya-Allah. Ini antara petikan dalam surat khabar. Bila banyak sangat keluar viral, banyak sangat tersebar cerita, kita menggunakan media juga nak maklum kepada masyarakat. Kerana bila kita tak maklum, masyarakat tanya kenapa tak bagi tahu. Jadi ini kita bagi tahu. Contohnya dengan media ataupun platform yang ada hari ini, kita nak maklumkan bahawa perkara-perkara ini ada yang benar, ada yang tidak benar. Kita tidak nafikan, kita tak kata semua yang disebarkan itu tak benar. Ada benarnya. Tetapi kita perlu hati-hati dan memastikan. Oleh kerana itu sering kali dalam kita menjawab isu viral, kita nyatakan bahawa pengguna Islam perlu peka dan atau bercerdik. Kalau orang Terengganu dia cerdiklah sikit. No? Jadi kalau orang Perlis ni dia kata kena bijak untuk memilih produk yang dipersijilkan halal, bagi memastikan kita tidak termakan produk yang tidak halal. Tuan-tuan dan puan-puan, antara generasi muda punya kegemaran lah. Kalau tak gemar pun dia gila. Okay. Kegilaan. Sebut kopi kapal api, dia kata apa barang lah kapal api. Cuba sebut kita pergi minum kopi Starbucks, wow, bila tu dia. Jadi generasi muda hari ini dia memang ada gila sikit dengan Starbucks ni. Saya tak tahulah tang mana sedapnya, wallahu alam. Jadi saban tahun memang akan keluar viral kata Starbucks ni haram, sehingga menggunakan nama individu ataupun menggunakan nama satu karakter yang berlatar belakangkan agama. Datuk Dr. Sahzan kata dia bagi tahu bahawa produk ni tak halal, menggunakan emulsifier dan sebagainya, hingga menyebabkan beliau terpaksa buat kenyataan akhbar yang kat bawah tu.
Saya tak pernah kata kedai itu haram. Itu penjelasannya. Sebab memang suatu ketika dahulu, saya tak nafikan, suatu ketika dahulu, di awal tahun 2000 ataupun tahun 1990-an, Starbucks ni memang dia ada satu ramuan yang ada alkohol ataupun dia ada liquor dalam kopi dia. Tapi hasil daripada perbincangan pihak Starbucks dengan pihak JAKIM, kita dah dapat bangunkan satu sistem di dalam Starbucks agar ramuan ini tak digunakan. Sebab tu dia dah dapat persediaan halal sehingga hari ini, demi menjaga kepentingan umat Islam. Bukan kita nak jaga kepentingan Starbucks. Kalau Starbucks tu nak buat halal tak halal tu masih bersifat sukarela. Masyarakat hari ini, dia kalau dia suka makan satu benda, tiba-tiba dia tanya dengan JAKIM, JAKIM kata tak ada sedia halal, dia bukan marah syarikat tu tak dapat sedia halal, tapi dia marah JAKIM kenapa tak bagi syarikat tu sedia halal. Itulah antara permasalahan yang kami hadapi. Jadi saya selalu gunakan satu terms, oleh kerana dia suka makan benda tu, syarikat tu tak minta sedia halal, siapa yang berdosa? Dia letakkan dosa tu kat JAKIM. Dia kata pasal apa JAKIM tak bagi sedia halal? Kami nak makan. Kata banyak barang lain yang nak makan cik oi. Awaknya nak makan hak tu juga. Tapi dia nak ke? Jadi usaha yang kami buat demi menjaga keharmonian di kalangan masyarakat pengguna yang nak makan hak tu juga, kita usahakan macam mana syarikat tersebut boleh tukar ramuan yang digunakan bagi menggunakan ramuan yang dipersijilkan halal. Hal ni pun pahaman yang salah di kalangan masyarakat. Syarikat ni menggunakan, tak ada benda yang tidak halal. Ramai orang dok kata dalam produk minuman teh bunga Yus contohnya, dalam senarai ramuan tu ada E110. Jadi macam cakap tadi ya, bila ada kepala E depan, dia kata semuanya tak haram, semuanya tak halal, semuanya haram. Adik-adik tahu tak E110 tu menatang apa? E110 tu pewarna kuning. Jadi pewarna kuning ni dibuat daripada kunyit. Kunyit ni bukan babi. Babi makan kunyit. Kot. Pasal dia sondor-sondor tanah tu, dia apa-apa dah telan lah. Jadi tidaklah menimbulkan keraguan, kerana itu hanya pewarna kuning yang digunakan oleh pihak syarikat untuk mengeluarkan minuman teh chrysanthemum, something like that. Okay. Bagi memberi ruang kalau orang nak bertanya, saya tak mau panjang sangat. Ini serupa macam saya katakan tadilah. Dia keluarkan satu produk yang digemari ramai. Orang ramai suka produk, sehingga keluar iklan TV guna artis dan sebagainya, produk Apollo. Bila ada yang bagi tahu produk Apollo ni dia ada menggunakan lemak khinzir, heboh satu Malaya. Sedangkan apa yang digunakan itu telah kita semak dan bukan daripada sumber babi sebagaimana yang dinyatakan. Sebab tu kita bagi sedia halal. Sebab dalam tu kalau tuan-tuan perasan, di sebelah kanan tu dia ada E475, emulsifier. Itu penstabil supaya roti tu tetap gebu walaupun dah buat berminggu-minggu. Jadi ia adalah sumber yang bukan berasaskan babi. Sebab itu kita beri sedia halal kepada produk ini. Lepas tu heboh pula kata LA Coffee ni ada babi juga. Semua ada babi. Yang seronoknya orang kita ni, kalau sebut babi semua tak nak.
Semua takut, semua risau. Tapi macam contoh-contoh yang dibawa oleh sahabat saya tadi, Profesor Dr. Basri, benda-benda lain yang haram tu dia tak kisah. Dia takut babi je. Apa pasal? Yang duduk dalam Baik Express tadi dia cerita, yang duduk dalam bilik air tadi macam nak runtuh, yang itu dia tak ada, aku kisah dia kata. Sebab dia rasa seronok. Yang makan ni dia seronoknya panjang ni je. Cikgu saya dulu kata, nikmat dunia ni sejengkal je. Okey? Satu, ketika kita makan makanan. Ketika dia nak kunyah apa nama yang sedap dia nak kunyah sushi, rasa macam orang Jepun sebab makan sushi. Tang mana sedapnya wallahualam. Sama je makan pulut ikan masin, ikan pulut ikan tamban tu beza dia. Sushi tu ataupun apa nama menatang satu lagi, onigiri. Tahu tak onigiri? Generasi muda ni pasti tahu, dia ngangguk, dia tak bunyi, dia takut orang dengar. Onigiri ni sama je pulut tu tapi bentuk tiga segi. Kalau dekat kita ni pulut kepai serupa juga. Pulut tu buat bulat-bulat, campur dengan serunding, jadi pulut kepai, sedap juga. Semacam tu ke. Tapi dia nak makan juga hak tiga segi tu, tak tahu pasal apa. Jadi dah sedap dia bila dia kunyah, lepas tu dia telan panjang tu lah, sampai lepas masuk dalam perut sedawa hak tu ke kenyang. Begitu juga nikmat yang satu lagi hak Profesor Dr. Basri cakap tadi, nak runtuh bilik ayak ke, nak bergoyang bas ke, panjang tu lah seronok lah, lepas tu habis lah, tumbang lah semua. Bila dah kenyang tu baik sungguh. Bagi yang tahu lah, bagi yang tak faham tu dia fikir sendiri ya. Okey, bila keluar cerita LA Coffee dia pun serupa juga, lebih kurang tu. Dia kata bila dia rajin nak tengok belakang ramuan tu, dia nampak ada banyak E, jadi dia kata tak halal. Tetapi kita berikan persediaan halal kerana produk ini memang tidak menggunakan sumber yang berasaskan babi. Don't be khawatir. Oleh itu yakinilah dengan sijil halal yang kita keluarkan. Selepas ni saya cerita, kalau tak yakin juga, macam mana nak beri keyakinan yang lebih yakin, supaya orang kata dia sampai ke tahap ainul yakin, hakul yakin, yakin sungguh. Alright, 2014 yang dulu, kira 5 tahun tahun ni 2019, 2014, 5 tahun yang lalu, heboh satu Malaya pasal coklat Cadbury. Siapa yang tak tahu cerita Cadbury? Sampai ada orang nak tukar darah, samak perut, benda-benda yang tak pernah disuruh oleh syarak. Jika termakan babi pun tak wujud dalam kitab. Tak percaya tanya Profesor Dr. Basri. Kalau anda termakan babi, perlukah anda samak perut? Kalau nak mampu buatlah. Ambil ayat tanah tu, gogok. Lepas tu nak keluar ke mana? Benda tak pernah buat orang. Tapi oleh kerana dia rasa marah sangat, dia suruh Cadbury bayar upah samak perut, samak mulut, semua nak samak, tapi nak tukar darah dan sebagainya. Tetapi sumber yang dibuat ujian itu sejauh mana benar wujud kandungan, telah kita dapat kepastian bila produk yang sama, batch produk yang sama, kita hantar ke makmal Jabatan Kimia, negatif, tidak wujud sumber yang berasaskan babi. Apakah kemungkinan yang berlaku dalam uji kaji yang dilaksanakan di makmal sebelum itu adalah kemungkinan pencemaran yang berlaku terhadap produk yang diuji kaji. Dalam makmal ni amat mudah nak berlaku pencemaran. Jika orang yang buat uji kaji itu bukan Islam, sebelum tu dia makan babi, dia buat pegang produk,
maka produk tu boleh ada DNA babi. Saya nak cerita sikit bab DNA. Ramai orang yang tak faham DNA. DNA ni bukanlah babi sekeping. Bila kata produk ni ada DNA porcine, dia punya pahaman dalam kepala macam ada seketul babi dalam produk itu. Tidak. DNA ni boleh saya katakan ada di mana-mana. DNA babi. Contoh yang paling senang, dalam poket saya pun ada. Duit ni. Kita tahu tak duit kita ni daripada mana sampai ke mana dan dah ke mana? Ada orang tahu? Boleh kita pastikan duit ni tak pernah bersentuh dengan daging babi? Ada dapat pastikan? Tak ada. Mungkin keluar daripada bank negara Malaysia tu dia satu keping yang cantik lagi, belum berlipat macam ni. Dia straight lagi. Okey? Itu mungkin masih suci, tidak dicemari. Kemudian duit ni akan berjalan dari satu orang ke satu orang, masuk poket sana, masuk poket sini, pergi mak kita, pak kita nak pergi sekolah, pak bagi, nah duit belanja RM1. Cukup tak? Cepat dia tak cukup. Dia kata naik bas pun tak lepas, beli ayat kosong pun tak dapat, pergi kedai mamak minta air kosong satu RM1, tak dapat. Okey. Jadi duit ni dia akan berjalan dari satu orang ke satu orang, sampailah juga ke pasar borong, ke pasar basah. Tokek ayam pun ambil, pegang ayam, pegang duit bagi. Kita ambil duit masuk poket. Okey? Tapi beli cili kita bagi. Tokek sayur ambil masuk poket. Tokek sayur pula dia bagi kat orang lain sampai kat dia beli babi. Tokek babi pun ambil, pegang babi, pegang duit masuk poket. Akhirnya sampailah kat kita. Mustahil tak dalam duit RM1 ni ada DNA babi? Saya nak tanya. Tidak mustahil. Itulah realiti DNA tadi tu. Nak bagi tahu supaya kita faham. Bila orang cakap ada DNA itu tidak berarti DNA itu adalah sekeping ataupun setitik daging babi. Jadinya pencemaran itu boleh berlaku di mana-mana, dalam pemakanan dan sebagainya. Cuma perkara ni ada perbincangan yang lebih detail di peringkat muzakarah fatwa dan melihat sejauh mana kadar level of detection untuk DNA bagi sesuatu produk apabila dibuat uji kaji di makmal. Baik. Ini pun cerita Cadbury dengan Gen DNA. Kita dah sahkan bahawa produk itu tak ada. Yang ini ada cerita di sebaliknya yang dikhabarkan, yang menghebahkan ini juga ada kaitan dengan bisnes politik, bisnes kompetitor. Apa yang saya dimaklumkan oleh sahabat yang berada di pasaraya, dia tak ada kaitan dengan mana-mana produk. Dia kata hari ini dia orang turunkan semua produk brand Cadbury, petang tu produk brand lain turun masuk. Macam mana dia tahu benda ni akan turun? Dan dia dah siap dah produk lain untuk masuk. Sama je produk coklat tapi brand lain. Tak payah sebut cerita apalah, brand mana. Jadi tidak mustahil. Kenapa kisah ini berlaku? Kenapa viral ini tersebar dengan segera? Kerana dia punya business politics, business competition antara syarikat-syarikat. Puak-puak ni lebih nakai lagi daripada kita. Okey. Ini sama cerita Cadbury lah. Sampai ke peringkat keputusan makmal pun orang scan, sebarkan supaya semua orang lihat. Tapi kalau terlihat keputusan makmal tu dia tak sebut pun Cadbury. Kalau duk perasan, jenama yang tertulis itu adalah Cadbury, C-A-B-B-U-R-Y. Sedangkan Cadbury adalah C-A-D-B-U-R-Y. Di situ telah wujud. Kalau bawa mahkamah pun kalah. Keraguan yang munasabah. Okey. Keluar lagi cerita Magnum. Supalah. Itu gaklah ceritanya. Bila dilihat dalam packaging produk Magnum tu ada E471,
E470, macam-macam E dah pun sama. Ia telah disahkan oleh pihak berkuasa di negara Thailand kerana produk ni ada yang keluar made in Thailand. Okey, jadi disahkan oleh SIKOT, Central Islamic Council of Thailand, bahawa ianya halal. Ramuan yang digunakan walaupun menggunakan kod yang sama, tetapi kod itu bukan dari produk berasaskan babi. 2 tahun lepas keluar pula isu vitamin C di pasaran. Jelas-jelas tulis pork base. Jadi orang pun marah juga kat JAKIM. JAKIM juga yang berdosa. Jawapan kami, pengguna perlu bijak, pengguna perlu prihatin dan ambil kisah. Bila nak beli, eloklah belik sikit. Kalau tertera sebegitu, janganlah beli. Habis cerita. Bila nak beli produk, tengok ada logo halal yang diiktiraf atau tidak. Pastinya kita akan selamat, insya-Allah. Okey? Oh, ni maknanya ramai pengguna kot. Bila keluar gambar tu, minyak Yuyi Cat Limau, yang dikisahkan konon toki kedai sensei yang cakap benda tu tak halal, tapi kita dah beri sedia halal. Kerana kita dah lihat ramuannya tidak ada yang mengandungi apa yang didakwa oleh toki kedai sensei itu tadi. InsyaAllah jangan ragu-ragu. Ini lagi ubat-ubatan kosmetik, ada macam-macam di pasaran. Yang ini tak adalah kaitan sangat dengan halal, tapi bila ini orang tetap tanya dengan JAKIM. Sebab ada antara produk-produk tu yang dipersijilkan halal. Ada juga produk tiruan. Jika berlaku, maklumkan kepada kami atau lapor terus kepada rakan strategik kami yang ada, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Kita akan ambil tindakan bersama. Tu macam kaunter kat belakang tu. Kalau ada yang tahu, bagi tahu dengan abang kakak kat belakang tu, insya-Allah dia boleh maklumkan. Produk campuran palsu malah yang sebelum ni ada cerita Ribena yang ada kadar alkohol yang tinggi, Ribena ataupun produk-produk minuman lain yang ada mengandungi dadah, itu sebenarnya bukan produk yang datang daripada pengeluar, tetapi digunakan oleh sindiket pengedaran dadah untuk diedarkan kepada di klub-klub malam yang ditangkap oleh pihak polis. Lepas tu orang duk tanya, kenapa JAKIM tak ambil tindakan? Itu di luar bidang kuasa JAKIM. Sebab itu berkaitan dengan penyalahgunaan dadah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang kata ada orang minum kopi durian lepas tu meninggal. Jadi dia salahkan, dia tak salahkan pengeluar, dia salahkan JAKIM bagi sedia halal. Baru-baru ni, ini cerita bihun babi. Ini antara viral-viral yang ada, tapi ada yang memang dah kita ambil tindakan. Ada yang palsu, ada yang ulangan. Malah ada satu kilang mehun cap masjid di Kuala Lumpur. Lepas serbuan dibuat, diberi arahan tutup kilang 2 minggu. Minggu ketiga kilang tu terbakar. Dah tak ada dah lah. Tahun 2015 yang lalu. Tapi sampai hari ini masih lagi ada viral bihun cap masjid. Dah tak wujud dah. Kilang tu dah jadi benda lain dah sekarang. Tapi masyarakat tetap ulang tayang dan ulang siar. Dia ulang tayang ni macam cerita Piramli lah. 10 kali tayang pun orang tengok lagi. Sebab benda tu menarik perhatian. Okey. Ini pun ada viral kata minuman Carlsberg tapi ada logo halal Malaysia. Siapa pernah jumpa betul-betul depan mata Carlsberg ada logo halal? Ada pernah jumpa tak? Mana nak jumpa kalau orang tak minum? Betul tak? Kalau orang yang minum minuman ni mungkinlah dijumpa, mungkin. Tapi sebenarnya tak wujud. Ini adalah antara masyarakat, bagi dulu saya suka gunakan nama orang kurang kerja. Dia dah tak ada kerja, nak buat apa hari ni aku nak buat logo halal kat Carlsberg ah. Dia ambil gambar tin Carlsberg. Teknologi hari ni canggih.
Orang yang tak pernah jumpa pun dia boleh buat gambar sebelah-sebelah macam dah kawan rapat. Padahal saya tak pernah jumpa pun orang tu, tiba-tiba ada gambar berdua. Hebat kan? Apatah lagi kalau setakat nak ubur logo halal dekat Kasbek. Senang je. Tersebar, siapa yang salah? JAKIM lah yang berdosa. Kerana bagi sedia halal dekat Kasbek minuman keras. Tak wujud pun, carilah kat mana ada. Dia cuma ada dalam viral je. Okey. Cerita pasal ayam. Ada masa lagi? Mana urus dia jaga masa? Ada masa lagi? Mari. Ini antara benda yang paling seronok dibincangkan. Tiap-tiap tahun ada cerita ayam. Kejap ayam tak sembelih, kejap ayam kena tebuk, kejap ayam dia kata kulit leher ayam tu lebih panjang, membayangkan bahawa ayam tu tidak disembelih. Sebenarnya apa yang berlaku dalam syarikat? Apabila ayam tu disembelih, ketika dia nak cabut kepala ayam tu, dia tak pakai pisau. Ini realiti, bukan saya reka. Cuma hari ni tak buat video yang menunjukkan apa yang berlaku. Pasal hari ni bukan nak cerita spesifik pasal ayam. Kalau dia beri tajuk pasal ayam sembelih, saya bawa cerita ayam je. Daripada mula ayam bertelur sampailah ayam kena sembelih. Sampailah kita makan tengah hari lauk ayam. Okey. Jadi kulit tengkuk tu jadi panjang kerana ditarik. Ada satu mesin dalam rumah sembelih yang besar-besar ni, namanya head puller. Kepala ayam ni yang dah sembelih, dia akan lalu dekat head puller ni, dia macam huruf V. Sangkut, dia akan tarik supaya kepala ni tercabut daripada badan. Kelihatan macam tidak disembelih sebab kulit ayam itu panjang, sebenarnya dia disembelih. Lebih meragukan sebenarnya, mungkin bila cakap dekat Perlis ni orang marah pula nanti. Lebih meragukan jika ayam itu disembelih di pasar-pasar bagi kami, sebab ia tidak dipersedialkan. Mungkin kalau di negeri Perlis Indra Kayangan ni saya rasa tak ada masalah lah kot. Saya tak pasti, mungkin orang Jabatan Kementerian Perlis boleh meyakinkan ataupun membetulkan jika tersalah. Kalau di Lembah Kelang, dia proses banyak ayam macam dalam gambar ni ha. Saya suka pakai term kadang-kadang kat pasar tu selalu sangat ayam main ski. Pernah jumpa tak ayam main ski? Ayam tu disembelih, kemudian diluncurkan atas lantai daripada hujung ni sampai hujung sana. Sebab hujung sana untuk cabut bulu. Jadi dia tak ada sistem ayam gantung macam dalam syarikat besar-besar tu. Tapi ayam ni main ski daripada hujung ni sampai hujung sana. Aksiden kat hujung sana, ayam ni mati bukan sebab sembelih tapi sebab aksiden dalam bakul. Itu lebih menakutkan, kerana kematian ayam itu tadi bukan disebabkan oleh sembelihan yang sah dari hukum syarak. Jadi perkara-perkara ini memang berlaku dan kita cuba atasi dari masa ke semasa agar ayam-ayam ini kita tak termakanlah ayam main ski ataupun ayam yang lemas macam gambar kat ujung tu. Lepas dia potong sembelih tu masuk dalam air, dia sembelih masuk dalam air, dia sembelih masuk dalam air, ayam tu mati kelemasan sebab dia tak pandai berenang. Jadi perkara ini kita cuba elakkan. Bagi meyakinkan, carilah produk-produk yang dipersijilkan halal. Ini antara contoh-contoh lain yang diketengahkan. Ada kaitan juga dengan viral bila dia katakan bahawa premis atau kilang tu belakang tu ada rumah pekerja. Pun kita tak bagi sijil halal sebenarnya jika ini berlaku. Kerana pekerja tu boleh bawa masuk apa juga makanan dia ke dalam kilang. Khususnya kalau pekerja tu bukan orang Islam, orang Cina ke, dia masak tadi, dia bawa dia masak bakut teh kan, sup babi, lepas dia makan dia masuk kilang. Mungkin akan wujud pencemaran terhadap produk yang dikeluarkan. Wujud juga bila kita buat pemantauan dan penguasaan. Kalau dahulu sahabat saya Ustaz Bukhari ni, dia memang ketua CPP.
Jadi dia memang arif lah. Cuma oleh kerana masa tu kalau panjang lagi, bolehlah dia bercerita pasal pemantauan dan penguasaan. Bila dia buat pemantauan, ada bekas botol arak di dalam kilang, pun kita tak bagi sijil halal. Ini untuk memberi makluman, update tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sekadar ramuan, malah jika ada benda-benda sebegini dalam mana-mana kilang yang mengeluarkan produk yang dipersijilkan halal, kita tarik sijil dia. Sebab ada botol arak. Sebab memungkinkan bahawa wujud pencemaran ataupun ramuan itu digunakan. Kediaman pekerja macam ni pun ada di kilang, pun kita tak beri. Kita minta dikeluarkan daripada kawasan kilang agar tidak wujud pencemaran, tidak wujud keraguan di dalam pemprosesan produk. Barang-barang recycle pun ada kita jumpa, dia kata dia memang kerja part time. Pekerja tu dia kutip botol, dia kutip tin, dia kutip kotak, tapi ada belakang kilang. Pun menjadi kesalahan kerana wujud pencemaran dan juga keraguan. Sebab bila dia longgok macam tu, tikus ada, lipas ada, macam-macam ada. Semua itu yang perlu kita elakkan dalam proses pengeluaran produk halal. Sebab tu diketengahkan produk yang dipersijilkan halal adalah produk yang halal lagi baik, halalan tayyiban. Baik. Macam-macam jumpa, ubat batuk pun ada tempat simpan barangan di dalam industri, pun kita tak benarkan kerana ini bertentangan dengan apa yang dia keluarkan. Pekerja tinggal dalam kilang sama macam tadi. Berkaitan kulit dan bulu babi, ini bukan kata jumpa dalam kilang, ada di mana-mana. Tetapi berdasarkan kepada Akta Perihal Dagangan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna KPDN SCP, mana-mana produk yang memang sah menggunakan bulu ataupun daging babi wajib diberi tanda non halal. Kalau kita perasan, tak tahulah di sini atau tidak, jika di pasar raya ada kasut yang buat daripada kulit babi, memang dia akan stick situ non halal, supaya orang Islam tidak terkeliru, tidak terbeli dan terpakai kasut kulit babi. Itu di Malaysia. Kalau di luar negara, kita angkat tangan lah. Sendiri kena lihat. Contoh-contoh macam mana yang ada di skrin, itulah dianya. Begitu dengan berus. Saya katakan tadi, ada di restoran-restoran yang buat ayam tandoori, buat naan cheese, macam-macam lagi. Kena perhatikan berus yang digunakan. Sebaiknya guna berus plastik, bukanlah berus yang macam berus cat yang kita tak tahu berus itu daripada bulu babi atau bulu apa. Allah alam. Baik, macam mana nak pastikan bahawa sebelum kita resend, kita sebarkan maklumat yang kita terima itu benar atau tidak? Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang kakak boleh rujuk ke Facebook bahagian Hub Halal. Di sini ada 1001 jawapan. Kalau tak cukup dengan jawapan sedia ada, dia ada koleksi yang dibuat oleh tim SKK, Section Komunikasi Korporat, di bawah bahagian pengurusan halal. Dia dah ada dalam tu banyak history yang terdahulu yang boleh dirujuk. Kalau ada benda baru pun tanyalah, insya-Allah mereka akan jawab dalam tempoh 4 jam waktu bekerja, insya-Allah. Dan untuk memastikan produk itu ada sijil halal atau tidak, tuan-tuan puan-puan boleh rujuk ke portal ataupun layari www.halal.gov.my. Kat situ kita boleh semak, katalah nama produk tu kari ayam adabi, contoh. Ada tak sijil halal? Type nama, dia akan keluar. Ada sijil halal atau tak, expired bila dan sebagainya. Begitu dia dengan premis makanan rumah sembelih, boleh disemak di sini bagi mendapatkannya. Bagi mereka yang memang orang kata hantu telefon, hantu smartphone, orang kata 5 minit tak pegang telefon, dia dah kurang akal. Sebab akal dia cerdik pasal telefon, kan? Tanpa telefon dia terus tak cerdik, dia kata jadi bodoh je. Dia menung macam orang apa benda pasal telefon habis bateri, ataupun dia menung tepi longkang. Kenapa bang? Kredit habis lah bos. Pasal itu
Jadi dia tak cerdik pasal telefon, dia dah tak cerdik. Jadi boleh menggunakan muat naik dan muat turun, aplikasi mobile Verify Halal contohnya. Di sini di mana sahaja tempat, janji ada talian telefon, boleh semak produk tu ada sedia halal atau tidak, restoran itu restoran halal atau tidak, untuk memastikan bahawa apa yang kita nak beli memang benar. Lebih daripada itu, kalau tengok kat bawah, melalui aplikasi ini juga boleh semak jika produk yang diimport dari luar negara, Badan Persediaan Halal itu diiktiraf ataupun tidak, untuk memastikan bahawa produk itu benar-benar halal insya-Allah. Itulah serba sedikit berkaitan dengan viral, dan saya sentuh juga berkaitan dengan persijilan agar dapat menyampaikan maklumat kepada tuan-tuan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sekalian sebagai panduan. Yang penting pastikan sebelum kita memberi sesuatu produk, ianya dipersijilkan halal. Kalau tak cukup yakin, telefon boleh, Facebook tadi pun boleh, portal pun boleh, mobile apps pun ada, apa lagi? InsyaAllah demi kesejahteraan rakyat Malaysia, kami sediakan semua ini untuk kemaslahatan keseluruhannya insyaAllah. Saya kira cukup dahulu. Mungkin selepas ni akan diadakan sesi soal jawab bersama dengan sahabat saya Profesor Dr. Basri Ibrahim insyaAllah. Jadi saya tangguhkan dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi